Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Malam ni insya-Allah macam biasa kita akan mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kita tadaburkan dan mengambil pengajaran-pengajaran daripadanya. Malam ini kita bersama pada ayat yang ke-84 surah Hud, ayat 84, 85, 86 sehingga habislah kisah Nabi Syuaib. Kita nak bercerita pada malam ini, nak mengambil kisah daripada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Surah Hud ayat 84, Allah Ta'ala berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit wa ya qaum awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Dan wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ialah salah seorang nabi yang berbangsa Arab. Dia ni bangsa Arab. Dia nabi yang bangsa Arab berapa orang aja? Nabi Syuaib bangsa Arab, Nabi Soleh bangsa Arab, Nabi Hud bangsa Arab, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 orang nabi saja yang berbangsa Arab. Yang lain kebanyakannya berbangsa Bani Israel. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, itu semua nabi-nabi daripada bangsa Bani Israel. Adapun yang berbangsa Arab hanya 4 orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan juga Nabi Hud. Cuma Nabi Syuaib ini dia adalah bangsa Arab yang mana bangsanya itu telah pupus. Bangsanya itu telah pupus. Dia bangsa Arab yang asli. Bangsa Arab yang asli. Bangsa Arab ini sudah pupus. Yang ada sekarang ini ialah bangsa Arab yang bukan pure Arab tetapi dia Arabkan. Macam kita orang Melayu sinilah, bukan semua Melayu kita Melayu asli, betul tak? Orang Arab, orang Yaman yang duduk dekat Malaysia ni pun dia boleh cakap Melayu, dia hafal rukun negara, boleh nyanyi lagu negaraku, dia dah jadi orang Melayu lah. Cuba pergi Batu Pahat tu. Kat Batu Pahat ramai orang Arab, hidung mancung-mancung, tak macam orang Melayu, tapi dia kata saya Melayu. Sebab apa? Mereka itu sudah jadi Melayu, Jadi begitu juga orang Arab ni, dia panggil Arab musta'rabah, Arab yang bukan Arab tetapi dia Arabkan. Adapun Nabi Syuaib dia ialah Arab yang asli. Tapi Arab ini sudah tiada, dia telah hancur. Kerana apa? Kerana mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Syuaib ini dihantar kepada kaum dia yang berbangsa Arab. Duduk di mana? Duduk di Madian. Duduk di Madian. Madian ni letaknya di mana? Madian ini letaknya di utara Arab Saudi. Kalau kita nak pergi ke Jordan naik bas,
kita akan lalu kampung ini, nama kampung Madian. Ya, dia terletak di utara Arab Saudi. Ya. Jadi kaum Nabi Shu'aib ini ialah kaum yang berbangsa Arab, mereka duduk di Madian. Ya, kalau tuan-tuan biasa naik bas daripada Saudi nak pergi ke bandar ke Jordan itu, kita akan lalu Madian dan kita akan lalu satu lembah yang diduduki oleh Nabi Lut alaihissalam, ya. Sebab jarak tempat antara Madian dan tempat Nabi Lut itu dekat saja, tak jauh, ya. Dan dari segi jaraknya antara tempat Nabi Shu'aib Madian dan juga tempat Nabi Lut dekat saja tempatnya. Jadi mereka itu dekat pada tempat dan juga dekat pada zaman, ya. Cuma Nabi Lut itu dia muncul terlebih dahulu, maka beberapa belas tahun selepas itu baru muncul Nabi Shu'aib. Ya. Ini kita dapat tengok dalam ayat yang ke-89, Nabi Shu'aib berkata, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh daripada kamu sebagaimana yang kamu telah ketahui. Jadi sewaktu Nabi Shu'aib menasihati kaum dia kata, "Ingat wahai kaumku, kamu kenal kaum Lut kan? Kaum Lut dia tidak jauh daripada tempat kita," kata Nabi Shu'aib. Jadi tidak jauh daripada tempat kita ni ditafsirkan oleh ulama, tidak jauh dari segi tempat, itu jarak kilometernya dekat, dan juga tidak jauh dari segi zaman. Ya, jadi tapi kaum Nabi Lut dia muncul terlebih dahulu. Selepas itu baru muncul kaum Nabi Shu'aib. Jadi dalam ayat ini, ayat 84, Allah kata apa? Wa ila Madyana, dan kepada penduduk-penduduk Madian Allah utuskan saudara mereka iaitu Shu'aib alaihi salam. Jadi kita rasa heran juga dalam ayat ini. Penduduk Madian ini, mereka ini kufur kepada Allah. Nabi Shu'aib orang yang beriman, tapi mengapa Allah kata kami utuskan saudara mereka? Seolah-olah Allah Ta'ala mempersaudarakan Nabi Shu'aib yang mukmin dengan orang-orang Madian yang kufur. Allah saudarakan mereka. Sedangkan kita baca dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Antara saya dengan saudara-saudara sekalian kita bersaudara, tapi apa ikatan kita? Iman. Ikatan kita ialah iman. Sebab tu dikata innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita sama-sama Islam bersaudara, tetapi diikat dengan apa? Diikat dengan iman. Adapun Nabi Shu'aib dengan kaum dia kufur, dia mukmin. Macam mana Allah Ta'ala kata dia bersaudara? Bersaudara di sini artinya bersaudara dari segi bangsa. Itu. Bersaudara dari segi tempat, bersaudara dari segi bangsa dan juga tempat dia. Macam kita lah, kita dengan Acong kita bersaudara. Walaupun dia tak mukmin, dia kufur sembah topekong, tapi dia saudara kita. Quran kata dia saudara kita. Saudara apa? Bukan saudara seakidah, tetapi saudara senegara. Sebab IC dia biru, kita pun biru. Jadi saudara senegara. Apa tak? Ya? Jadi Quran memperakui begitu. Jangan kita pula kata, saya tak akui dia saudara. Kalau kita tak akui dia saudara, kita telah menolak Al-Quran. Quran kata itu saudara kamu. Tapi dia saudara senegara. Itu zaman sekarang ni mana ada kafir harbi, kafir zimmi dah, tak ada dah. Itu yang ada sekarang ni ialah warga negara. Mereka itu warga negara Malaysia. Jadi mereka IC biru, kita IC biru. Kalau dia pergi hospital bayar RM1, kita pun bayar RM1 juga, betul tak? Jadi dia saudara kita. Quran kata dia saudara. Walaupun dia kufur, dia saudara kamu, tapi bukan saudara seakidah, saudara senegara. Ya. Jadi dalam ayat ini juga Allah kata apa? Kami utuskan kepada penduduk Madian saudara mereka, iaitu siapa? Nabi Shu'aib alaihi salam. Ya, walaupun tak seagama, tetapi Allah kata saudara. Sebab apa? Saudara setempat, saudara sebangsa. Ya, baik. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka siapa? Nabi Shu'aib alaihi salam. Qala ya qaum, maka berkatalah Nabi Shu'aib kepada kaum dia. Jadi dia berdakwahlah. Ya, memang Nabi Shu'aib ni dia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum dia di Madian. Apa kata dia? Ya qaum, wahai kaumku.
Ya, punya lembutnya dia. Ya, punya lembut dia tak adalah, walaupun kaum dia tu kufur, dia tetap menggunakan istilah-istilah yang lembut, sebab para pendakwah dia kena lembut. Dia tak boleh guna istilah-istilah yang kasar-kasar kalau dia nak berdakwah. Betul tak? Tak boleh. Ya, mesti guna istilah-istilah yang lembut. Nabi SAW pun bila bercakap dengan Abu Jahal, dia tak panggil hey kafir, dia tak panggil gitu. Betul? Ya, dia panggil ya ammi, wahai bapa saudaraku. Dengan Abu Talib tu kafir, dia panggil ya ammi. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapak dia kafir, dia panggil ya abati, wahai bapaku. Dia tak panggil hey kafir, dia tak panggil gitu. Ya, sebab pendakwah dia kena jaga mulut dia, tak boleh bercakap perkataan-perkataan yang kasar. Orang kasar dekat dia tak apa, tapi dia jangan balas dengan kasar. Ya. Jadi dia kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Apa kata dia? U'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Ya. Jadi bermakna kaum dia ni apa jenayah dia? Kesalahan jenayah kaum dia ialah mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka sembah topekong, mereka sembah berhala. Jadi datang Nabi Syuaib beritahu, wahai kaumku, aku sayang kepada kamu. Kamu ni semua saudara-saudara aku belaka itu. Kita sama-sama Arab, kita sama-sama duduk setempat, kan? Aku sayang pada kamu. Oleh itu aku nak ajak kamu, janganlah sembah berhala yang tak bernyawa ni, sembahlah Allah. Ya. Jadi penduduk Madian ni tuan-tuan, dia ni orang-orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya-kaya. Tapi kaya pun pandai cari duit, tetapi tak pandai di dalam menyembah Tuhan yang sebenar. Ya, dia pandai cari duit, pandai dia berniaga sana, berniaga sini, cara berniaga pandai dia. Tapi bila tiba nak sembah Tuhan, dia carinya berhala. Ya, macam orang Jepun lagi ni, betul tak? Orang Jepun kan pandai, betul tak? Dia boleh buat kereta, dia boleh buat tu, tapi masa semayang dia pergi cari matahari. Itu ya. Jadi orang Madian pun sama juga. Ya, kaya raya, tapi sayang mereka sembah berhala. Jadi Nabi Syuaib ni sayang kepada bangsa dia. Lalu dia kata apa? Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripada Allah. Itu dia. Itu dakwah dia yang pertama. Makna kesalahan pertama kaum dia ialah menyembah Tuhan selain daripada Allah. Ini kesalahan pertama yang besar yang dilakukan oleh kaum dia. Ya, sebab itu Nabi Syuaib tumpukan yang ni dulu. Bila dia betul sembah Tuhan yang esa, insya-Allah jenayah-jenayah yang lain akan dapat dibuang. Ya, baik, tengok apa jenayah mereka yang lain. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Ya. Jadi kaum Nabi Syuaib ini tuan-tuan, mereka ni kebanyakannya ahli perniagaan. Malangnya mereka ini adalah ahli-ahli perniagaan yang menipu ketika berniaga. Apa benda yang ditipu? Dia mengurangkan timbangan dan sukatan. Ya, dia mengurangkan timbangan dan sukatan. Timbang sukatan tu macam mana? Timbang sukatan tu kita suruh dia buat rumah, itu. Suruh buat dinding elok-elok, dia letak pasir banyak-banyak, simen letak sikit je. Lepas tu dia plasternya simen tu. Ya, datang kita duduk sandar je reput. Itu mengurangkan sukatan. Sepatutnya simen kena banyak lah. Itu ya. Bila kita suruh cat dinding ni, cat elok-eloknya saya bayar mahal ni. Tak apa, saya beli cat yang paling baik. Itu tiba-tiba dia tipu kita, dia beli cat yang paling tak elok supaya dia dapat untung banyak, dia cat kita punya dinding. Masa lepas cat tu nampak cantik, baru pakai 2 bulan dah mengelupas. Itu makna dia, mereka mengurangkan sukatan. Ya, termasuk juga mengurangkan sukatan ni kata ulama tafsir, dia berniaga susu. Berniaga susu. Sepatutnya jual susu asli yang betul-betul asli, ni tak, dia campurnya susu tu dengan air. Ya, supaya nampak banyak dan boleh dapat untung lebih. Ini makna mengurangkan sukatan. Dan mereka bukan saja mengurangkan sukatan, mereka mengurangkan juga timbangan. Apa makna kurangkan timbangan? Dia tipunya timbang tu. Ya, dia tipunya timbang tersebut. Ya, jarum tu dia putar. Sepatutnya barang sekilo, dia timbang tak sampai sekilo, tapi jarum dah tunjuk sekilo. Ini kejahatan mereka. Artinya
Mereka ini adalah orang-orang yang suka menipu dalam berniaga. Mereka tidak jujur. Ya, mereka tidak jujur. Ini yang berlaku di setiap masa dan ketika, ya. Setiap masa dan ketika inilah yang berlaku. Kesalahan mengurangkan timbangan dan juga mengurangkan sukatan. Gitu ya. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan, dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Jadi kata Nabi Shu'aib, aku tengok kamu ni orang-orang perniagaan yang berjaya, kamu hidup mewah, itu. Apa lagi yang kamu nak tipu ni? Ya. Apa lagi yang kamu nak tipu? Rumah banglo dah besar, duduk rumah agam, kereta dah besar, itu. Perut dah besar. Apa lagi kamu nak tipu? Ya. Tak cukup lagi keuntungan yang kamu dapat tu, kamu nak tipu lagi, itu maksud dia. Jadi maknanya Nabi Shu'aib ini dia berdepan dengan orang-orang yang kaya raya. Jadi bila berdepan dengan orang-orang kaya raya tapi tak ada iman ni tuan-tuan, ini bukan satu perjuangan yang mudah. Ya, sebab manusia ni bila dia jadi kaya raya, iman tak ada, dia rasa dia boleh beli semua orang. Dengan duit dia tu dia boleh selesai segala masalah. Ya, dia boleh beli orang, dia boleh beli semua benda, dia boleh beli. Ini yang menyebabkan Nabi Shu'aib nanti kita nampak dia akan menghadapi kesukaran dalam menyampaikan dakwah kepada ahli-ahli perniagaan yang suka menipu timbangan dan sukatan ini. Ya, jadi dia kata apa? Aku tengok kamu ni dah kaya dah. Ya, inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Aku takut kepada kamu ni. Sebab apa aku datang berdakwah kepada kamu? Aku takut nanti bila kamu mati, nanti kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Bila kamu dicampakkan ke dalam api neraka Allah tu, maka kamu akan mendapat azab yang sangat pedih. Itu sebab dia datang berdakwah kepada mereka, ya. Wa ya qaum, dan dia berkata lagi kepada kaum di ayat 85, auful mikyala wal mizan bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Ya, jangan kamu tipu-tipu masa kamu menimbang. Ya, kamu telah makan hak orang. Kamu bagi beras, kamu kata sekilo, sebenarnya dia tak cukup sekilo, tapi kamu ambil harga sekilo. Kamu telah makan hak orang, kamu telah menzalimi orang. Ya, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Ini juga merupakan kesalahan umat kaum Nabi Shu'aib. Apa dia? Dia suka mengurangkan hak orang. Mana benda tu sepatutnya hak orang tu dia tak bagi. Sepatutnya dah jadi hak orang tu tapi dia tak bagi. Contohlah, datang bantuan, ya, maka hendaklah diberikan kepada fakir miskin di kawasan ini. Dapat seorang berapa? Seorang 300. Itu. Tiba-tiba yang membagikan ni dia tak bagi pada semua, dia bagi pada kroni dia, pada anak saudara dia, kepada sepupu dia. Itu. Orang yang perlu dia tak bagi. Maka dia mengurangkan hak orang. Ya, dia tak tunaikan hak yang sepatutnya dia tunaikan. Ini benda yang bahaya. Dia kutip cukai, betul tak? Semua kena bayar cukai. Bayarlah kita cukai ni. Tapi sayangnya setelah kita bayar cukai, jalan raya berlubang juga, betul tak? Jalan raya berlubang, air tak sampai ke rumah, air sampai ke rumah pun warna coklat, warna merah, macam-macam. Itu. Dia tak tunaikan hak. Cukai dia suruh bayar tapi dia tak tunaikan hak tersebut. Sepatutnya bila dia ambil cukai, dia kena tunaikan hak tersebut. Itu. Umat kaum Nabi Shu'aib, dia ambil cukai dekat orang tapi dia tak tunaikan haknya. Ini antara jenayah besar yang dibuat oleh kaum Nabi Shu'aib. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu mengurangkan manusia akan benda yang menjadi haknya. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Ini kesalahan yang keempat. Apa dia? Mereka suka mencetuskan kerosakan di atas muka bumi ini. Kalau kita hari ni apa dia? Suka jual majalah-majalah yang tak elok tu. Bila jual majalah yang tak elok, budak-budak tengok dah berlaku
berlaku perzinaan, berlaku perogolan, macam-macam lah. Dia suka buat benda-benda yang boleh merosakkan alam ini. Ya, ini sekarang ni kita tengok orang berniaga apa, dia berniaganya vape tu macam gula-gula. Budak-budak sekolah pun beli petang-petang, dia isap gula-gula tu boleh keluar asap. Sukalah budak-budak sekolah beli, kan? Suka dia, tapi bukan vape, gula-gula tu ada asap. Ini merosakkan orang, merosakkan manusia. Kaum Nabi Syuaib, dia suka buat benda-benda yang boleh merosakkan orang ramai. Ya, ini kesalahan mereka. Baqiyatullahi khairul lakum, limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik daripada apa yang kamu ambil secara haram. Ya, in kuntum mu'minin, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawasi perbuatan kamu. Jadi kan Nabi Syuaib kata apa? Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu jangan buatlah benda-benda tersebut. Ya, kamu sanggup jual benda haram, kamu sanggup timbang secara tak betul. Sebenarnya kata dia, apa dia? Baqiyatullahi khairul lakum, limpah kurnia Allah kepada kamu itu yang lebih baik. Kalau kamu cari rezeki yang halal, kemudian Allah beri kamu rezeki itu yang lebih baik bagi kamu. Bukan dengan cara kamu menipu orang, kamu mengurangkan timbangan, kamu buat benda itu, itu semua tak bagus, kata Nabi Syuaib. Cari rezeki halal, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu itu sudah cukup, kata dia. Ya, ini dakwah dia kepada kaum dia. Baik, apa kata kaum dia? Adakah kaum dia menerima benda ni? Ya. Kalau kita lihat pada ayat yang lain, kaum Nabi Syuaib ini juga dia bukan saja melakukan kerosakan pada timbangan, ya. Mereka ini juga ada membuat jenayah-jenayah yang lain. Kita boleh buka dalam surah Al-A'raf ayat 86. Ya, ayat 86 surah Al-A'raf. Allah terangkan pada surah Al-A'raf ni jenayah mereka yang lain pula. Apa dia? Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalang orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah, dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpesong. Ini satu lagi jenayah mereka. Apa dia? Dia suka menghalang kerja-kerja kebaikan daripada dilakukan. Dia suka buat, ya. Orang nak buat kebaikan, dia duduklah. Dia duduk tengah jalan tu, dia halang. Kau nak pergi mana? Pergi masjid, dia akan halang, tak bagi orang pergi masjid. Engkau nak pergi mana? Saya nak pergi bantu orang miskin, dia akan halang, tak bagi bantu orang miskin. Ini kerja dia. Suka menghalang orang yang nak buat baik daripada melakukan kebaikan. Dia tak nak buat. Ya, dia tak nak buat. Orang nak bantu orang miskin, dia halangnya. Orang nak bantu, nak pergi masjid, dia halangnya. Orang nak berderma, dia halangnya. Apa saja kerja kebaikan, mereka suka menghalangnya. Dalam ayat ni kata, jangan kamu duduk di tepi-tepi jalan menghalang orang daripada jalan Allah. Ya, jangan buat begitu. Maknanya kamu ni patut kena sokong lah. Orang nak buat baik, kamu kena sokong. Ya, jangan duduk di tepi-tepi jalan menghalang orang daripada melakukan kebaikan. Wadhkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Ya, dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai, serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi kaum Nabi Syuaib ni, tuan-tuan, dahulunya mereka ini adalah orang-orang yang sedikit saja bilangannya, tetapi Allah ramaikan mereka dan jadikan negeri mereka negeri yang kaya raya. Tapi mereka itu engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di situ daripada ayat 84 sampai 86 kita telah dapat melihat bagaimana suasana gambaran umat Nabi Syuaib, yang mana mereka itu gemar melakukan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat mereka, di samping mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nabi-nabi ni, tuan-tuan, dia diutuskan, kalau kita tengok semua nabi-nabi diutuskan pertama sekali ajak orang sembah Allah. Yang kedua, semua nabi-nabi diutuskan untuk memerangi apa saja bentuk kezaliman di dalam masyarakat. Itu tugas mereka.
dua benda ni, ya. Jadi bukan saja nabi-nabi itu dihantar untuk ajak orang sembah Allah, tak, ajak manusia supaya jangan berbuat zalim kepada sesama manusia, jangan menindas sesama manusia, jangan menipu sesama manusia. Itu tugas mereka, ya. Jadi kita dapat lihat dengan jelas bagaimana Nabi Syuaib bukan saja fokuskan dakwah dia kepada menyembah Allah, tetapi dakwah dia juga mengajak manusia supaya berlaku adil kepada sesama manusia. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Ya, itu dakwah dia. Baik. Adakah dakwah dia diterima oleh kaum dia? Mari kita tengok pada ayat yang ke-87. Qalu ya Syuaib, mereka berkata, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natrukuka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Ini kata-kata yang cukup jahat, ya. Nabi Syuaib buat benda baik, ajak mereka buat benda baik, tetapi mereka cuba buat satu persepsi supaya orang nampak apa yang dibuat oleh Nabi Syuaib ni tak baik. Ya, apa, tengok apa dia kata. Mereka berkata, wahai Syuaib, adakah sembahyangmu yang banyak itu menyuruhmu, perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami, atau supaya kami tinggalkan apa yang kami suka melakukannya dalam menguruskan harta kami? Ya, sesungguhnya engkau wahai Syuaib adalah orang yang penyabar lagi bijak berakal, maka bagaimana pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan kebiasaan kami? Jadi ada 3 perkara yang mereka bangkitkan. Pertama sekali mereka mengatakan bahawa, wahai Syuaib, ini agama engkau, apakah sembahyang kau yang banyak itu menyebabkan kau mengajak kami ni supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Maknanya apa, tuan-tuan? Mereka ini melihat bahawa mereka tak sanggup nak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ya, mereka tak sanggup nak meninggalkan agama nenek moyang mereka, itu menyembah berhala. Dan mereka menyangkakan bahawa Nabi Syuaib buat begitu kerana apa? Kerana hasil daripada sembahyang dia, solat yang dia lakukan, apakah ini menyebabkan kami kena ikut kau? Dia lupa bahawa Nabi Syuaib ni, dia ni seorang nabi, ya. Menjadi tugas seorang nabi menyelamatkan manusia daripada kesesatan, ya. Dia ingatkan Nabi Syuaib ni bangun kerana nak berdengki kepada mereka, sebab Nabi Syuaib ni dia bukan orang kaya, dia hanya seorang nabi, ya. Dia hanya seorang nabi. Jadi mereka ingatkan bahawa Nabi Syuaib ni buat begitu kerana dengki kepada kekayaan mereka, ya. Jadi itu yang dikatakan, apakah agama engkau semayang banyak-banyak ni sehingga lepas tu engkau rasakan bahawa engkau ni orang yang paling baik, lepas tu ajak kami ni tinggalkan agama kami? Adakah Nabi Syuaib buat begitu? Tidak. Nabi Syuaib memang orang yang semayang, tetapi tak pernah lah pula oleh kerana dia semayang tu dia rasa dia orang yang paling baik. Tak. Semayang itu hubungan dia dengan Allah, kan? Dia kena buat, dia kena sembah Allah, tetapi dalam dakwah dia kepada kaum dia, ini kerana perintah Allah, bukan kerana aku ni rasa aku ni orang paling baik maka aku menidakkan kebaikan kamu. Tidak. Kamu bagus, dia kata tadi, kamu semua bagus, kamu ialah ahli perniagaan yang bagus, yang berjaya, cuma aku nak ingatkan kamu supaya jangan tipu dalam menimbang, itu saja. Jadi maksudnya dia nak kata, Syuaib, kamu ingat kamu ni bagus sangat, ya. Kamu ingat kamu ni bagus sangat, oleh kerana kamu ni orang agama, kamu ingat kamu tu baik sangat sampai nak mengajak kami supaya jangan tipu dalam timbangan lah, jangan sembah berhala lah. Kamu ingat kamu ni baik sangat. Bukan itu maksud Nabi Syuaib. Itu ya, Nabi Syuaib sayang kepada mereka. Seorang pendakwah ni, tuan-tuan, seperti Nabi Syuaib, seperti Nabi Muhammad, dia nak menyelamatkan manusia daripada kesusahan atas dunia dan juga akhirat. Bila kamu menipu, ya, rezeki kamu tak berkat. Bila kamu menipu, sekali kamu tipu orang boleh sabar, lain kali nanti orang tunggu tengah jalan, orang tikam kamu nanti sebab kamu menipu dalam berniaga. Satu, di akhirat besok kamu nanti boleh masuk neraka, dibakar di Allah, harta kamu tak boleh beri tolong kamu pun. Jadi Nabi Syuaib bangun tu kerana sayangkan mereka. Kalau kita tengok di awal tadi dia kata apa?
aku takut kamu akan diazab oleh Allah dengan api neraka. Dia tak nampak bahawa Nabi Shu'aib tu datang untuk menyelamatkan mereka daripada kesusahan dunia dan akhirat. Dia nampak Nabi Shu'aib bangun tu kerana rasa diri dia bagus. Ya. Jadi mereka silap. Ya, sepatutnya mereka terima kehadiran Nabi Shu'aib tu dengan penuh syukur. Kenapa? Karena ada orang yang sayang kepada mereka sehingga sanggup menegur kesilapan mereka. Dia manusia ni tuan-tuan, manusia yang paling malang sekali apa dia? Manusia yang bila dia buat kesalahan manusia tak berani tegur dia. Itu manusia paling malang. Ya, itu manusia yang paling malang. Sebab apa? Sebab dia buat kesalahan, orang takut nak tegur dia. Orang takut nak tegur tu pertama sebab apa? Sebab mungkin kerana dia terlampau zalim. Yang kedua, orang dah fed up dan nak tegur dia. Sebab apa? Tegur pun tak jadi apa pun, lama-lama orang tinggalkan dia. Ini orang paling malang. Adapun kaum Nabi Shu'aib, mereka sepatutnya rasa beruntung. Sebab apa? Nabi Shu'aib datang menegur mereka, tegur pula dengan cara yang paling lemah lembut, berhikmah. Ya, bukan kerana apa? Bukan kerana dengki kepada kekayaan mereka, bukan kerana Nabi Shu'aib berasa dia bagus, tak. Nabi Shu'aib nak menyelamatkan mereka daripada kesusahan dunia akhirat. Tapi seringkali niat para pendakwah ini disalahertikan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian di akhirnya mereka seolah-olah menghina Nabi Shu'aib. Kata dia apa? Innaka la antal halimur rasyid. Ya. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya engkau wahai Shu'aib adalah orang yang penyabar lagi orang yang berakal. Ya. Jadi maknanya akhir sekali dia kata apa? Ialah engkau lah orang yang paling baik, kami ni orang jahat. Itu maksud dia gitu. Ya. Jadi maknanya kalau kami ni jahat, engkau tak payah hiraukan kami, pergi. Engkau adalah golongan yang baik, engkau orang yang penyabar, engkau orang yang berakal. Pergi daripada kami, tak payah bising-bising kepada kami. Kami ni orang jahat, kami ni engkau pandang hina. Nabi Shu'aib dia tak pandang macam tu. Seorang pendakwah, dia pandang orang yang buat jahat tu sebagai orang sakit, bukan sebagai orang yang hina. Ya, tapi mereka ni tak faham, ya. Sebab tu dia perli, dia kata apa? La antal halimur rasyid. Engkau orang baik, kami ni jahat, kami ni busuk, kami ni najis. Dah tinggalkan kami. Maksudnya begitu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah.
akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ati Muhammadan al-wasilah. Nabi Syuaib menjawab, qala ya qaum ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku dan ia pula mengurniakan daku pangkat nabi sebagai pemberian daripadanya? Patutkah aku berdiam diri daripada melarang kamu, sedangkan aku tidak bertujuan nak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Maknanya Nabi Syuaib kata, wahai kaumku, apa yang aku sebut pada kamu ni bukan datang daripada fikiran aku, ia datang daripada Allah. Allah mengajar aku bahawa perbuatan kamu mengurangkan timbangan itu tak bagus. Ini boleh menyebabkan berlaku pergaduhan sesama manusia. Bila kamu kurangkan hak manusia, sepatutnya dia dapat tapi kamu tak bagi kat dia, orang akan marah. Besok berlaku peperangan dalam masyarakat. Sebab itu aku cegah kamu. Bukan aku mencegah kamu ni kerana aku dengki pada kamu, tidak. Kaum dia tak nampak benda tu, ya. Dalam Islam ni tuan-tuan, apa saja larangan dalam agama semuanya bertujuan supaya tidak berlaku kelang kabut dalam masyarakat. Mengapa dalam agama kita melarang kita daripada mengumpat? Sebab mengumpat, menfitnah ni dia boleh menyebabkan berlaku pembunuhan. Tuan-tuan fitnah saya, umpat saya, sekali saya boleh sabar, dua kali saya boleh sabar, kena lepas tu saya tak sabar, saya bawa meriam, saya halakan meriam saya kat rumah tuan-tuan, boom, habis satu rumah mati. Itu kan boleh berlaku peperangan tu, boleh berlaku pembunuhan, ya. Lepas tu bila saya tembak rumah tuan-tuan, tuan-tuan dah meninggal, tuan-tuan punya keluarga akan tuntut bela pula. Oh, kau tembak rumah pakcik aku nya, yang sana pula akan serang keluarga saya, dah yang sini pula mati, yang sini pula, oh kau buat gitu ya, dah tembak sana pula. Akhir sekali peperangan yang tak berkesudahan. Jadi kata Nabi Syuaib, aku larang kamu ni, semua ini perintah daripada Allah. Bukanlah aku melarang kamu ni kerana aku dengki, kerana kamu ni bijak berniaga, untung banyak, bukan, kata dia. Ya. Tapi kaum dia tidak mau mendengarnya. Sebab apa? Sebab mereka sudah biasa hidup seperti itu. Mereka dah biasa berniaga tipu orang. Mereka dah biasa berniaga kurangkan timbangan. Mereka dah biasa. Dan kami dah buat benda ni lama, tak ada apa-apa pun, okey aja. Itu, kami satu jabatan sini memang kami biasa ambil rasuah ni sikit-sikit ni, tak ada apa-apa lah. Itu, dah tak ada apa-apa lah, dah jadi budaya dah. Yang kau sibuk apa? Ada juga hari ni orang cakap begitu, betul tak? Memang dalam jabatan kami ni, siapa tak ambil rasuah, orang itu dianggap berdosa. Itu. Ya. Kalau ambil rasuah, ini orang bertakwa. Ni jabatan kami, okey je, tak ada apa-apa pun. Yang kau sibuk-sibuk nak tegur-tegur ni apa pasal? Ibaratnya begitulah. Kan? Nabi Syuaib kata, memanglah yang kamu buat ni benda biasa, tetapi menipu tu tak elok. Kesian orang miskin kamu tipu dia. Itu, kamu kurangkan timbangan, kesian orang tersebut. Ya. Jadi akhir sekali Nabi Syuaib kata apa? Jawab ni. In uridu illal islah mastata'ku. Aku hanya bertujuan nak memperbaiki sedaya upayaku. Aku tujuan aku nak baiki masyarakat aku. Aku sayang kat kamu semua. Kamu ni orang kaya, berniaga dah, pandai dah. Cuma nak baiki mana yang tak betul, itu saja. Ya. Tapi kaum dia tak terima. Wama in uridu illal islah mastata'tu. Aku hanya bertujuan nak memperbaiki sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Aku takkan berjaya melakukan dakwah ini melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kepada Allah jugalah aku berserah diri dan kepadanya aku kembali. Jadi Nabi Syuaib berkata, aku hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan dakwah aku ni takkan berjaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi yang aku nak hanya islah, itu saja. Aku nak buat pembaikan dalam masyarakat.
Cuma apa yang aku sebut ni melawan arus. Sebab tu kamu rasa tak selesa. Kamu dah biasa menipu, tiba-tiba aku larang. Sebab tu kamu rasa tak selesa. Jadi kehadiran aku ini bukan nak buat masyarakat jadi kelang kabut, tetapi nak supaya kamu jadi orang baik. Nampak tu? Aku tak ada nak buat apa melainkan islah, untuk mengislah masyarakat. Itu saja. Baik. Nabi Shu'aib ni tuan-tuan, walaupun dia berlawan dengan kaum dia, tapi dia tetap sayang kaum dia. Dia tak nak berlaku perpecahan. Dia kalau boleh nak cabut rambut daripada tepung. Tengok apa ucapan dia seterusnya. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuh aw qaumi Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpa bala, bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Nabi Saleh, dan kaum Nabi Lut pun tidak jauh daripada kamu. Ya, kata Nabi Shu'aib, wahai kaumku, bila aku berdakwah kepada kamu ni, kamu tak suka, tak apa. Ya, tapi jangan sampai bila kamu tak suka dakwah aku ni, kamu menentang aku. Ya, kamu nak bunuh aku, kamu nak halau aku. Sebab apa? Aku takut nanti akan menimpa kamu seperti mana telah menimpa kepada nabi-nabi dahulu kala. Tengok apa terjadi pada kaum Nabi Lut. Nabi Lut ajak mereka tinggalkan perbuatan lelaki kawin lelaki. Mereka lawan Nabi Lut. Akhir sekali satu kampung habis, Allah terbalikkan kampung mereka. Kamu tengok apa jadi pada kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nuh mereka lawan Nabi Nuh. Akhir sekali satu kampung banjir terus, mati kelemasan semuanya. Aku tak nak kamu jadi seperti itu. Dan akhirnya dia kata apa? Wahai kaumku, kaum Nabi Lut, tempat dia dekat dengan kita. Dia tunjukkan. Nana ayat ini dikata apa? Wa qawama qaumu Lutin minkum biba'id. Tidaklah kaum Nabi Lut itu jauh dari tempat kita. Kamu semua biasa kan pergi tempat kaum Nabi Lut. Kampung dia dah hancur dah. Sebab apa? Sebab Nabi Lut tegur mereka, mereka tidak hargai teguran tersebut. Bahkan mereka lawan Nabi Lut. Apa jadi pada mereka? Aku tak mau perkara ini berlaku pada kamu. Sebab tu aku tegur kamu. Kalau kamu tak nak terima, tak apa. Tapi jangan kamu menyakiti aku. Jangan kamu memerangi aku. Jangan sampai kita berseteru. Kita tetap kawan. Kita tetap bersaudara. Tak terima, tak apa. Tapi adakah cukup seperti itu? Dah. Kaum dia rasa tak cukup. Mereka dah sakit hati. Itu. Orang seperti Shu'aib ini mesti dihapuskan. Orang seperti Shu'aib ni mesti dihalau keluar dari kampung. Nabi Shu'aib kata, kalau kamu tak terima, tak apa, aku hanya menyampaikan saja. Tapi jangan kamu sakiti aku, sebab aku ni pendakwah, aku ni nabi. Ya. Baik. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, sesungguhnya Tuhan kamu maha mengasihani lagi maha pengasih. Ya, jadi bertobatlah kamu kepada Allah. Itu saja yang aku minta. Baik. Apa kata kaum Nabi Lut? Cuba tengok ni. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Shu'aib, kami tidak mengerti kebanyakan daripada apa yang kau katakan itu. Jadi kaum dia kata apa? Shu'aib, ya, apa yang kau cakap tu kami tak faham. Dalam tafsir kata, bukan mereka tak faham, mereka tak nak faham. Mereka tak mau faham apa yang Nabi Shu'aib cakap. Ya, bila Nabi Shu'aib cakap tu, dari segi bahasanya mereka faham, dari segi maksudnya mereka faham, tapi mereka tak nak cuba faham. Kalau boleh tak nak tahu langsung. Ya, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Ya, patutnya kena berlaku adil lah pada diri sendiri. Dengar dulu apa yang Nabi Shu'aib nak cakap tu, fikirkan baik buruknya. Tapi tak ada. Shu'aib, ini pembohong. Awal-awal lagi dia dah hukum Nabi Shu'aib, engkau ni dengki pada kami. Dia bukan nak fikir apa yang Nabi Shu'aib sebut. Kandungan ucapan Nabi Shu'aib bukan dia nak fikir. Dia fikir ni Shu'aib ni dengki ni, dia orang miskin, kita kaya, dia dengki kat kita. Dia blok awal-awal lagi. Nampak tak? Ya, ni ramai orang yang macam ni tuan-tuan. Dia blok, dia bukan nak dengar. Kita nak beritahu dia dengar dulu. Engkau ni dengki yang kami, engkau ni gini-gini.
bukan dia nak dengar. Ini yang terjadi kepada kaum Nabi Shu'aib. Ya, lalu dia kata apa? Wahai Shu'aib, apa yang kau cakap ni semua panjang-panjang ni, ceramah kau ni, kami tak faham apa satu lah. Ya, baik. Apa lagi kata dia? Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah daripada kalangan kami. Jadi engkau jangan cakap banyak lah wahai Shu'aib. Engkau orang miskin, kami orang kaya. Kami ada gedung yang besar, bisnes kami besar, engkau apa ada? Sebab itu engkau dengki pada kami. Mereka buat satu blok, mereka buat satu tembok, mereka yang banner tembok tersebut, sedangkan Nabi Shu'aib tidak pun begitu. Ini hanya sangka-sangka buruk yang mereka buat. Supaya apa? Supaya masyarakat membenci Nabi Shu'aib alaihissalam. Sedangkan Nabi Shu'aib datang untuk membuat pembaikan, untuk membuat islah dalam masyarakat dia. Walaula rahtuka larajamnaka, dan kalaulah tidak kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati. Apa kata kaum Nabi Shu'aib? Kami hormat mak ayah kau je. Dalam ayat ini para ahli tafsir berkata, keluarga Nabi Shu'aib ni lah keluarga orang ternama juga. Walaupun Nabi Shu'aib ni dia tidak kaya, tetapi keluarga dia keluarga bangsawan. Jadi sebab tu kaum dia kata apa? Kalau tidak kerana hormat keluarga kau, kami telah baling kau dengan batu. Itu ya. Jadi hanya keluarga kau saja yang menyebabkan kami masih tak baling kau dengan batu. Kalau tidak kami bunuh dengan kau. Kerana kenangkan Pak Long kau tu orang ternama, Pak Ngah kau orang ternama, kami kenangkan mereka. Kalau tidak, lama dah kami rejam kau. Ini ucapan kaum Nabi Shu'aib. Baik, tengok apa jawapan Nabi Shu'aib. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kami, engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Ya, jadi selain daripada itu dia kata apa? Wahai Shu'aib, kami tak pandang kau, engkau bukan orang yang mulia pada penglihatan kami, engkau orang yang buruk, engkau orang yang jahat. Mereka yang bina persepsi seperti itu. Ya, dia tak nak dengar apa yang Nabi Shu'aib cakap. Dia labelkan Nabi Shu'aib dengan label-label yang cukup dahsyat. Ya, apa kata Nabi Shu'aib? Qala ya qaum arahti a'azzu alaikum minallah wa takhaztumuhu wara'akum zahriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Shu'aib berkata, wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah, serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai sesuatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu? Kata Nabi Shu'aib, kamu tak nak bunuh aku kerana hormat kepada keluarga aku. Nak tanyalah, antara keluarga aku dengan Allah, siapa lebih mulia? Itu maksud dia. Antara keluarga aku yang bangsawan ini dengan Allah, siapa lebih mulia? Ya, siapa lebih berkuasa? Allah lebih berkuasa. Kamu sanggup tidak bunuh aku kerana menghormati keluarga aku, tapi mengapa kamu tidak menghormati Allah? Sedangkan Allah lebih berkuasa daripada keluarga aku, Allah lebih mulia daripada keluarga aku. Mengapa kamu buat demikian? Ya. Jadi kaum dia ni, dia hilang timbang kemuliaan. Ya. Wa ya qaum i'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Habislah Nabi Shu'aib dah marah. Dia kata apa? Wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkannya, dan kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya, dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Sekarang ni Nabi Shu'aib berkata, wahai kaumku, kamu buatlah apa kamu nak buat, dan kamu tunggulah azab Allah akan turun kepada kamu. Aku akan terus bekerja menyampaikan dakwah ini. Kalau kamu tak terima, ada orang lain akan terima dakwah aku. Tak apa, kamu menolak dakwah aku, cuma kamu tunggulah azab Allah akan datang kepada kamu. Ya. Ini Nabi Shu'aib mengingatkan mereka. Tapi adakah kaum dia takut? Tak takut. Sebab apa? Sebab mereka sangkakan bahawa apa yang Nabi Shu'aib sebut tu semuanya bohong. Ya, sebab dia dah cop Nabi Shu'aib ni orang yang jahat. Dia cop Nabi Shu'aib ni orang yang dengki. Mereka buat satu persepsi yang tak betul. Sebab itu bila Nabi Shu'aib cakap apa saja mereka tak nak dengar.
Padahal yang Nabi Shu'aib sebut tu semua betul. Itu ibarat katalah ada seorang budak dekat kampung kita ni, contohlah dia ni dah 5 kali masuk penjara. Tuan-tuan kenal lah budak ni jahat, lahir dalam perut lagi dah jahat dah budak ni. Masuk penjara 5 kali, keluar penjara itu. Tiba-tiba dia datang kat surau tuan-tuan tengah duduk dalam surau, dia kata, "Haji, ada orang perempuan kena ragut beg." Jangan dengar dia ni 5 kali keluar penjara, masuk penjara ni, jangan dengar. Padahal memang betul dekat situ orang perempuan tu kena ragut beg. Apa tak? Itu ibarat ceritanya. Ya. Mereka buat satu persepsi, engkau ni kalau ada jahat, jahatlah. Takkan betul apa engkau cakap. Padahal Nabi Shu'aib kata, "Ya Allah, aku hanya menyampaikan perintah Tuhan aku tak dengki pun pada perniagaan kamu. Kamu berjaya, aku suka. Cuma nak betulkan sikit, jangan menipu ketika berniaga, tu aja." Mereka kata, "Dah, kamu ni orang yang dengki." Jadi Nabi Shu'aib cakap apa pun mereka tak terima. Ini bahaya tuan-tuan. Mereka buat blok, mental block, dia tak terima. Ini yang tak betul, ya. Tak betul benda ni. Jadi jangan kita buat satu hadangan di depan mata kita, dalam fikiran kita, ya. Buang halangan tersebut. Ini sangka buruk yang akan merosakkan kita. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, akhir sekali kita dapat lihat, ya, mereka mula mencabar Nabi Shu'aib. Ya. Apa kata dia pada ayat yang ke-94? Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu mahu bi rahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami selamatkan Nabi Shu'aib beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh terusan suara yang menggempakan bumi. Jadi mereka ni tuan-tuan, mereka cabar Nabi Shu'aib. "Wahai Shu'aib, mana batu-batu yang kau kata akan turun dari langit tu kalau kami tak beriman pada engkau? Mana batunya? Mana peti yang kau kata akan menyambar kami kalau kami tak beriman pada engkau? Mana? Turunkanlah batu sekarang." Dia mula mencabar Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan mulut dia. Ya. Orang-orang yang jahat-jahat ni tuan-tuan, mulut dia tak boleh nak kawal. Ya. Jadi Nabi Shu'aib kata, "Tak apalah, kamu dah minta kan? Kamu tunggu nanti azab Allah akan datang." Jadi pada satu ketika sedang mereka terus berbuat kejahatan, Allah Taala hantar, ya, satu pekikan sayhah. Sayhah ni artinya pekikan yang begitu kuat. Ada yang kata, ulama tafsir kata, satu bunyi yang terlalu kuat yang tak dapat ditanggung oleh telinga mereka. Sebab telinga manusia ni dia boleh tanggung bunyi ikut kadar yang sederhana. Kalau saya cakap sekarang ni tuan-tuan boleh dengar, tapi kalau saya jerit kat telinga tuan-tuan, apa jadi? Kan? Kita akan jadi sakit kan? Itu kalau jerit sekali, kena saya letak speaker tu kuat-kuat itu 1 jam, apa jadi pada kita punya telinga? Kan? Jadi Allah Ta'ala panggil Jibril, "Jibril, engkau pergi dekat kampung umat Nabi Shu'aib tu, engkau jerit sekali." Jibril tuan-tuan, besar mana makhluk ni. Nabi Muhammad pernah tengok dia kan, besarnya Jibril ni, dia punya kepak dia sampai ufuk timur, kepak sini sampai ufuk barat, punya besar makhluk ni. Itu kalau orang hidung besar tuan bersin depan kita, apa rasa? Badan besar, lubang hidung besar, dia bersin kat telinga kita, tak kepekak kita kan. Ini Jibril tuan-tuan, dia jerit, wow, dia jerit tu habis gegendang telinga kaum Nabi Shu'aib, meletup telinga dia. Bila telinga meletup, siapa sini pernah semut masuk telinga? Semut masuk telinga pun kita dah tak tahan dah, apa lagi kumbang. Pernah kumbang? Kumbang yang berduri tu masuk telinga kita, apa rasa? Ya, telinga ni tempat yang sensitif, betul tak? Kita korek-korek telinga, terkena sikit sakit kan. Tahi telinga kita kalau kerah dalam telinga pun kita dah tak tahan dah, betul tak? Ya, dalam telinga ni ada alat penimbang. Berapa ramai orang sakit, dia sakit kat dalam telinga, alat penimbang imbangan badan tu, dia bangun dia jatuh sebab ada satu benda dah rosak dalam telinga. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar apa? Jibril, engkau menjerit sekejap, biar mati semua. Jadi Jibril pun turun tuan-tuan, dia menjerit. Bila dia menjerit, suara dia tu begitu kuat sehingga menghancurkan telinga-telinga mereka. Tapi sebelum Jibril menjerit tu, Allah Ta'ala perintah, "Wahai Shu'aib, engkau keluar daripada kampung ni."
Bila? Pada waktu subuh, sebelum masuk subuh kau keluar dari kampung ni. Sebab apa? Sebab sekejap lagi Jibril akan datang untuk hancurkan satu kampung ni. Nabi Shu'aib pun keluar dengan orang-orang beriman, dah habis semua, baru Jibril datang. Jibril datang ni pada waktu subuh. Azab Allah Ta'ala yang datang kepada Nabi Lut ialah pada waktu subuh. Masuk azan subuh, boom, meletup. Umat Nabi Shu'aib dihancurkan oleh Allah pada ketika waktu subuh. Sebab itu kita orang Islam waktu subuh mesti ada dekat masjid. Sebab pada waktu itulah Allah menghancurkan orang-orang yang zalim. Itu. Jadi Nabi Shu'aib keluar sebelum subuh, kau keluar. Nabi Lut pun sama juga, Allah kata keluar sebelum subuh keluar. Masuk waktu subuh, meletup habis. Jadi kaum Nabi Shu'aib yang tidak bersyukur pada Allah ini, Allah Ta'ala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Jadi habislah, dah telinga meletup, mana boleh hidup lah. Telinga meletup habis kita, Jadi Allah Ta'ala boleh hancurkan mereka dalam sekelip mata. Padahal mereka ni orang banyak duit, padahal mereka ni orang kaya. Adakah harta benda mereka dapat selamatkan mereka daripada azab Allah? Tak dapat selamatkan. Azab Allah bila datang, duit mereka pun tak boleh buat apa-apa, pangkat mereka pun tak boleh buat apa-apa. Kan Nabi Shu'aib kata, aku bimbang kamu akan kena seperti umat Nabi Lut. Dia dah beritahu dah, tapi kaum dia tak nak dengar. Sebab apa tak dengar? Sebab mereka dah buat satu tembok bahawa Lut ini, Shu'aib ini dengki kepada kita. Yang dia cakap ni semua tak betul sebab dia dengki pada kita. Ini bahaya, Sebab itu jangan kita buat mental block kepada sesiapa. Dengar dulu apa dia nak cakap. Betul tak? Ni kita kadang-kadang penagih dadah datang kata, "Haji, saya lapar ni, kau nak merompak ni," kata. "Tengok dulu budak tu lapar ke tidak." Betul kadang-kadang betul-betul dia lapar. Kita dah awal-awal lagi buat mental block, habis kita. Jadi saya rasa itu sajalah tuan-tuan. Jam dah pukul 9. Habis cerita Nabi Shu'aib. Minggu sekali, bulan depan kita nak cerita kisah Nabi Ayub pula. Apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.